Kek TV KPM. Untuk teknik menjawab soalan, kita bahagian B lagi, tapi untuk esei konsep iaitu soalan nombor 12 dan nombor 13. Kat sini kita boleh guna kaedah FHC, fakta huraian contoh. Tadi ILU, lepas tu SPBJ, lepas tu kita guna FHC untuk kaedah menjawab soalan esei konsep ini. Okey, jadi belajar-belajar kita tengok terus. Sebenarnya tak ada perbezaan untuk esei struktur dan esei konsep ni. Berbezanya adalah markah je sebenarnya. Daripada segi teknik, kata tugas soalan sama sahaja. Okey, cara menjawab itu sama saja. Yang berbeza adalah kalau esei struktur tadi mungkin satu huraian saja untuk fakta, tetapi untuk esei konsep ni mungkin memerlukan 2, 3 huraian dan juga mesti diberikan contoh. Okey, sebab untuk soalan esei struktur ini, esei konsep ini, bahagian B ini, dia arasnya aras tinggi. Jadi kata tugas soalannya biasanya jelaskan, terangkan. Okey, kalau kita lihat pada contoh-contoh soalan. Jadi kita tengok terus kepada contoh soalan. Okey, jadi contoh soalan terangkan atau jelaskan sebab dia melibatkan markah yang banyak. Jadi dia memang kata tugasnya terangkan, jelaskan. Okey, yang pertama kita tengok terangkan proses merealisasikan idea. Okey, ini markah 18 markah. Okey, panjang lah kan jawapannya. Jadi kita tengok markah banyak memang panjang lah. Jadi kita tahu bahawa proses merealisasikan idea, okey, dia tak bagi kita 5 ke 6 ke, dia bagi secara umum saja kan. Jadi proses merealisasikan idea. Jadi di sini kita mesti kata tugas soalan terangkan, tadi kita dah tahu, cikgu dah ajar bagaimana kata tugas terangkan jelaskan mesti ada 3 elemen iaitu fakta, huraian dan contoh. Okey, jadi untuk kita nak bagi apa faktanya, okey, jadi kita belajar dalam sukatan mata pelajaran kita, okey, di mana proses merealisasikan idea ada 7 proses kan. Jadi kita nak kena huraikan ke 7 proses ini sebab dia tak nyatakan berapa kan, 5 ke 6 ke, jadi kita kena bagi semualah. Pemahaman kita kena bagi semua ke 7. Jadi untuk peruntukan markah, 1 fakta 1 markah bermakna ada 7 fakta, kita ada 7 markah. Okey, 1 huraian 1 markah. Jadi kita ada 7 fakta, kita ada 7 markah, dan setiap satu contoh kita akan bagi 7 markah juga sebab ada 7 fakta 7 contoh lah kan. Okey, jadi untuk jumlah ada 21 tapi dia nak 18. Jadi kalau kita boleh memberikan lengkap begini 21 markah, bermakna maksimum kita akan dapat 18 markah lah. Okey, ini adalah bagaimana kita membuat perancangan peruntukan. Kita nak tahu macam mana kita nak dapat maksimum markah. Bermakna walaupun kita tengok 18, kita jangan skip di mana-mana. Jangan kata tak bagi contoh ke apa. Kita kena bagi juga ke ketiga-tiga elemen tersebut. Jadi kita cikgu tunjukkan bagaimana cadangan jawapan yang baik untuk pelajar-pelajar boleh jawab. Okey, soalan ini proses merealisasikan idea. So, tahap pertama adalah tahap idea, iaitu bagi huraian, idea dijana, dikumpul dan disenaraikan. So, cukup 1 huraian untuk memadai untuk soalan ini sebab kita ada 7 fakta. Jadi, kita nak bagi 7 huraian dan 7 contoh saja. Jadi, tak perlu beri banyak huraian. Okey, dan kita bagi 1 contoh yang berkaitan di mana tahap idea adalah sumber utama idea termasuk sumber dalaman dan sumber luaran seperti pekerja, pelanggan, pesaing, pengedar, pembekal dan lain-lain. Okey. Untuk fakta kedua iaitu tahap menapis idea, kita dapat 1 markah untuk fakta. Jadi kita bagi 1 huraian iaitu tahap menapis idea merupakan idea-idea yang menjanjikan kejayaan dikenal pasti dan idea-idea yang kurang praktik digugurkan. Contoh kaedah penilaian yang digunakan dalam peringkat ini ialah senarai penilaian sistematik pasaran apabila setiap idea baru dinyatakan dalam bentuk nilai utama, merit dan faedah-faedah usaha menyediakan senarai semak dan mengandungi semua aspek penilaian 1 markah. Okey, begitu juga untuk tahap ketiga ataupun proses ketiga. Bagikan fakta, bagikan huraian, berikan contoh. Kan? Okey. Tahap keempat iaitu menguji konsep. Kita bagikan huraian apa tu maksud menguji konsep dan kita bagikan contoh yang bersesuaian dengan soalan.
Okey, ada soalan pula dengan fakta. Okey. Sebenarnya kalau soalan langkah-langkah ni seelok-eloknya pelajar mesti berikan contoh yang ada kaitan daripada langkah pertama tadi sehinggalah langkah terakhir. Itu lebih nampak pemahaman pelajar itu dia memang faham tentang langkah-langkah proses tersebut. Okey, ni fakta kelima. Okey, berikan huraian, berikan contoh. Okey, fakta keenam, berikan satu huraian, berikan satu contoh. Okey. Dan tahap ketujuh, tahap terakhir iaitu tahap mengkomersialkan produk. Bagi satu huraian untuk mengkomersialkan, tahap mengkomersialkan dan bagi satu contoh yang bersesuaian. Sebab tu kalau boleh berkaitan jadi lebih cantik flow jawapan itu kan. Jadi kita peruntukkan tadi satu fakta, satu markah, satu huraian, satu markah, satu contoh, satu markah. Jadi kita ada 7 fakta. Darab dengan 7, kita ada 21 markah kan. Tapi kita nak maksimum 18 markah je. Jadi bila kita bagi komplit ni bermakna kita boleh dapatlah 18 markah. Okey, markah penuh tadi kan. Jadi ini panduan pemarkahan soalan proses atau langkah. Okey, cikgu tunjukkan. Kalau keadaannya ataupun situasi yang pertama, okey. Langkah 1 betul, 2 betul, 3 betul, 4 betul, 5 betul. Jadi semua betul lah. Tak ada masalah, tak ada isu kat situ. Okey, keadaan kedua. Langkah 1 betul. Tiba-tiba langkah 2 tak ingat. Tinggalkan saja. Langkah 3 tulis langkah 3. Betul, 4 betul, 5 betul. Jadi kita akan hilang markah dekat langkah kedua je kan. Okey, langkah untuk yang ketiga. Okey, langkah 1 betul. Langkah 3, 4, 5. So kita dah skip 2 tadi kan. Sepatutnya bila kita tak ingat, kita jangan tulis apa-apa. Jangan skip ke atas kan. Jadi kita biarkan je. Jadi kita akan dapat satu je langkah. Okey, untuk keadaan keempat, langkah 1 kita tak tulis. Terus 2, 3, 4, 5. Jadi semua tak ada markah. Okey? Untuk keadaan kelima, langkah 1 betul, langkah 3 salah. Ni terbalik. 3 dengan 2 terbalik kan. Langkah 2 sepatutnya sini 2, sini 3. Tapi kita tulis sini 2, sini 3, 4, 5. Jadi kita akan hilang markah untuk langkah ketiga dengan langkah kedua. Okey, jadi ini adalah bagaimana panduan, bagaimana proses tadi. Okey. Jadi kita dah sampai dekat akhir dah segmen kita ni kan. Jadi cikgu merumuskan balik semula bagaimana cikgu boleh memberikan tips pembelajaran kepada kamu bagaimana mendapatkan markah yang maksimum untuk pengajian perniagaan kertas 3 ini. Yang pertama sekali kena buat perancangan. Okey. Yang kedua, menjawab mengikut kehendak dan juga kata kunci soalan. Jadi tadi cikgu dah sebutkan kata kunci soalan, dah tahu kan apa tu kehendak soalan. Jadi sebab tu kena menguasai silibus mata pelajaran tu tadi. Yang ketiga, menjawab kedua-dua bahagian. Mira dah tanya soalan tadi kan, kena jawab dua-dua. Kalau tidak, jawab satu saja tak mencukupi markah untuk dapat A. Tidak mengulang fakta ketika menulis huraian bermakna kalau perkataan fakta itu kita tak ulang dalam huraian. Okey, kalau tadi fakta kreatif, so kita tak ulang kreatif sekali lagi. Kita perlu mendefinisikan. Okey, dan memberikan huraian yang lengkap berserta contoh mengikut wajaran markah. Okey, ini apakah tindakan calon yang boleh calon kata gunakan dalam sesi pembelajaran. Elakkan kebersediaan untuk menghadapi peperiksaan pada saat akhir. Okey, yang kedua, calon perlu mengingat fakta tadi. Kena ingat fakta setiap topik. Yang ketiga, perlu memahami setiap konsep bagi fakta yang telah diingati tadi. Dan tahu cara untuk jawab soalan esei struktur, esei kajian kes, esei konsep. Dan yang akhir sekali, mesti bijak urus masa dalam Dewan Peperiksaan supaya kita tak terkurang, tak orang kata tak cukup masa untuk jawab kan. Okey, jadi itulah dia. Nampak? Okey, marilah kita membina sejarah kejayaan bersama. Didik TV KPM